أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 4, baris yang kelima, baris yang keenam, baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan rukun itu 5 perkara, yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun, yang dinama akan 5 rukun Islam. Selepas membicarakan berkaitan dengan takrifan Islam, disusuli dengan pembicaraan rukun Islam, yang mana dalam kitab Al-Misbahul Munir akan membicarakan berkaitan dengan iman. Kitab Al-Misbahul Munir akan membicarakan berkaitan dengan iman. Tetapi sebelum kitab Al-Misbahul Munir membicarakan berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah, terlebih dahulu dibicarakan berkaitan dengan pembahagian agama Islam, iman dan ihsan. Itu permulaan, didatangkan takrifan bagi Islam, iman dan ihsan, didatangkan hukum syara', hukum akal, hukum adah. Jadi pembicaraan berkaitan dengan iman dalam kitab Al-Misbahul Munir bermula di muka surat 13, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Jadi kitab Al-Misbahul Munir adalah kitab ilmu usuluddin. Jadi kitab ilmu usuluddin ia membicarakan berkaitan dengan iman. Tapi sebagaimana kitab Faridatul Faraid, sebelum masuk kepada pembicaraan ilmu usuluddin, pembicaraan berkaitan dengan iman, terlebih dahulu bicara berkaitan dengan agama, komponen dalam agama Islam, iman dan ihsan. Kemudian takrifan Islam, iman dan ihsan. Dibicarakan berkaitan dengan rukun Islam, bicara berkaitan dengan rukun iman. Kemudian terdahulu tekan dah berkaitan dengan pembicaraan adalah berkaitan dengan definisi takrifan Islam terlebih dahulu, tetapi kena sekalikan dengan takrifan iman, dan sekalikan juga dengan takrifan ihsan. Perbezaan antara Islam dan iman, perbezaan antara Islam dan ihsan. Ini kena faham molek di sini. Kena faham perbezaan antara Islam dan iman, perbezaan antara Islam dan ihsan. Kalau tak lepas sini, terkadang boleh terundur kepada Khawarij, boleh terundur kepada Murji'ah. Ini kalau tak faham berkaitan dengan takrifan definisi, kemudian tak faham berkaitan dengan rukun Islam dan juga rukun iman. Jadi Islam terdahulunya adalah mengikut zahir dan mengaku zahir. Maknanya Islam terima zahir akan sekalian perkara agama
yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui secara darurah, perkara agama yang besar-besar yang orang tahu belaka. Jadi sebagai orang Islam kena terima zahir, terima zahir. Adapun terima hati, percaya hati, itu pergi kepada iman. Kemudian laksanakan apa yang kita terima tadi itu dengan kita kerjakan suruhan, kita tinggalkan larangan yang kita terima tadi, itu pergi kepada ihsan. Yang mana ihsan adalah syarat untuk sempurna Islam dan iman. Syarat untuk sempurna Islam dan iman adalah ihsan. Pandai ni. Ini dia akan bicara nanti. Yang mana hak berkaitan dengan hukum zahir kitanya lah, hukum Islam ataupun tidaklah. Hak berkaitan dengan iman itu hubungan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Islam dan iman ni dia tidak berlaziman. Ada orang Islam yang tidak beriman, kita maklumlah orang munafik. Orang munafik tu orang Islam, mengikut dan terima akan agama secara zahir. Sebagaimana puak-puak munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersembahyang, berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahir dia kok comel lah. Zahir dia comel. Sebab tu Quran menyebut wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Tengok tu kita boleh wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Mana zahir dia ni kita pun hairan. Bila mereka berkata, kita akan boleh terpengaruh dengan perkataan mereka. Tapi mereka ni ka'annahum khusyubun musannadah, umpama kayu bersandar tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tengok tuan kata wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berkata, kita dengar akan perkataan mereka, comelnya perkataan mereka. Ini cerita hak munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, zahirnya orang Islam tapi tidak beriman, kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam hukum zahir, kafir di sisi Allah hukum akhirah. Pada ini Islam bicara hak zahir, hukum atas dunia, mereka orang Islam ataupun tidak. Adapun bicara hukum akhirah, beriman ataupun tidak. Bicara akhirah, beriman ataupun tidak. Bicara dunia, Islam ataupun tidak. Dia orang Islam. Ibu bapa mereka Islam, anak otomatik Islam. Lepas tu iman akidah, dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengucap dua kalimah syahadah, ianya orang Islam. Hati dia beriman ke tidak? Dia mengucap ni kerana nak berkahwin dengan orang Islam sahaja ke? Dia mengucap dua kalimah syahadah kerana untuk dapat bantuan sahaja ke? Itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hukum zahir. Mak ayah Islam, anak otomatik Islam. Tak pernah semayang puasa pun, dia orang Islam. Zahir dia orang Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah, dia orang Islam pada zahirnya. Tanda ni. Selagi dia tidak engkar tolak akan perkara agama yang diketahui secara darurah. Dia engkar tolak, barulah terbatal Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Ini kadang-kadang Islam lagi ke seseorang, walhal seseorang tu cukup 4 dahak orang cakap. Cukup 4 dahak, cukup 4 tapang. Faham tak cukup 4 tapang? Makna serba-serbi hak Tuhan larang dia buat belaka. Serba-serbi hak Tuhan larang dia buat belaka. Hak Tuhan suruh semayang puasa tu jauh lah.
Hak Tuhan suruh sembahyang puasa jauh. Hak Tuhan larang serba-serbi dia buat. Islam lagi ke? Islam lah. Sembahyang bang tidak, baca patah tak pandai, Islam lah. Islam ambil mana? Warisi daripada ibu bapa. Islam ambil mana? Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia berkahwin dengan orang Islam. Orang Islam Islam hak baka je. Orang Islam hak sembahyang bang pun doa. Dia masuk Islam kan nak berkahwin dengan orang Islam. Yang dia bertemu dengan orang Islam ni pun bukan di tempat yang molek. Dia bertemu dengan orang Islam ni pun bukan di tempat yang molek. Dia pun masuk Islam kan tidak boleh nikah. Jadi hak pasangan Islam tu pun jauh daripada agama. Yang baru masuk Islam ni pun tak ada lah, tak reti apa perkara pun. Tapi dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah, dihukumkan sebagai orang Islam. Iman dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ihsan, pengabdian diri kepada Allah jauh, tak ada langsung, dia tetap orang Islam selagi dia terima secara zahir, dengan bahawa tidak pernah engkar tolak akan perkara agama yang diketahui secara darurah. Tak pernah keluar mulut dia sembahyang tak wajib ke, sembahyang tak pakar ke, puasa tak wajib ke, tak pernah timbul di mulut dia. Walaupun dia berjudi, minum arak, berzina, tadi dah cukup 4 tapang. Tapi dia tak pernah pula mengatakan berjudi tu halal, minum arak tu halal, berzina tu halal. Dia tak pernah kata pun. Maknanya dia kekal sebagai orang Islam walaupun cukup 4 tapang. Ada ni. Bila kekal sebagai orang Islam, maka kita pun bermuamalah dengan mereka sebagai orang Islam. Mereka hidup, kita bermuamalah dengan mereka sebagai orang Islam. Mati pun kita uruskan mereka sebagai orang Islam. Ada ni. Jangan kadang-kadang hok jauh daripada agama ni, bukan sembahyangnya tidak, baca Fatihah tak pandai, tubuh penuh dengan lukisan. Dia panggil apa? Tatu. Tatu ke apa? Tatu tu orang tidur tu. Tatu. Mana penuh dengan lukisan. Tapi dia orang Islam macam kita. Mana apa? Mak kita, nenek kita, tonyang-tonyuk kita Islam. Dia pun gitu juga. Bukan kata dia Islam mu'alaf, tidak. Bukan kata mak ayah dia mu'alaf, tidak. Mak ayah dia, tu nenek dia macam kita. Tapi jauhnya daripada agama. Fatihah tasyahud pun tak pernah nak baca. Tubuh penuh dengan lukisan. Kita hukum dia macam mana? Orang Islam pada zahir. Sebab dia tak pernah keluar perkataan-perkataan yang mengingkar akan perkara agama yang diketahui secara darurah, dan tidak pernah melakukan perkara yang menyebabkan perbuatan menyebabkan batal Islam. Dia pergi sembah tuk pekong ke, atau perbuatan yang membatalkan Islam. Dia ambil Al-Quran dihina ke, itu perbuatan yang membatalkan Islam. Tidak pernah. Dengan perkataan ataupun perbuatan yang membatalkan Islam, dihukumkan sebagai orang Islam. Iman dia dengan Allah. Tapi ihsan zahirnya memang tidak ada. Orang Islam yang derhaka kepada Allah, orang Islam yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dihukumkan sebagai orang Islam. Apa dia ni? Kalau tak faham sini, Islam apa lagi cukup 4 tapang Islam. Sebab Islam dengan makna terima, al-inqiyad wal istislam, terima, serah diri. Apabila agama menyatakan wajib, terima wajib. Agama menyatakan haram, terima haram. Walaupun hak wajib tu tak buat sekalipun, walaupun hak haram tu tak tinggal sekalipun. Orang Islam. Tapi bila tidak ada ihsan, orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkiraan besarnya adalah iman. Iman itu perkiraan yang paling besar sekali. Kemudian iman yang sah tadi pula dikuatkan dengan ihsan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sah dikuatkan pula dengan ihsan,
pengamdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsanlah syarat untuk sempurna iman. Ihsanlah syarat untuk kuat iman. Ihsan syarat untuk sempurna, ihsan syarat untuk kuat iman. Faham tak ni? Jadi ihsan syarat untuk sempurna Islam dan iman. Tetapi untuk sah ihsan syaratnya iman. Untuk sempurna iman, syarat untuk sempurna, untuk kuat iman adalah ihsan. Untuk kuat iman, ihsan. Untuk sah ihsan adalah iman. Ada ni? Untuk kuat iman dengan ibadat. Sembahyang puasa tu ihsan. Untuk sah ibadat adalah iman. Orang yang tidak beriman, berpegang akidah yang kufur, ihsannya, ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sekarang pengabdian diri kita kepada Allah zahir dan batin dengan mengerjakan suruhan, dengan meninggalkan larangan, ihsan anta'budallah. Nabi kata bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Apa makna mengabdikan diri akan Allah? Mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Jadi pengabdian diri inilah yang akan menguatkan iman kita, yang akan mensempurnakan iman kita. Tapi untuk sah pengabdian diri kepada Allah, mari daripada iman. Kalau berpegang akidah yang kufur, tidak beriman, maka ibadahnya tidak sah. Faham tak ni? Itu kaitan antara ihsan dengan iman. Itu perkiraan. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Perkataan, percakapan kita jaga, perbuatan kita jaga, Islamlah kitanya. Itu Islam hak zahir. Yang kita nak kena mujahadahnya adalah ihsan, pengabdian diri kepada Allah. Tapi untuk sah ihsan, iman tu kena sah. Kalau iman tidak sah, berpegang akidah yang kufur, ihsan, sembahyang puasa tidak sah. Bukan setakat tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Jadi perkiraan kita adalah iman dan ihsan. Islam kita warisi daripada ibu bapa, kita jaga Islam kita daripada perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang merosakkan Islam tu, yang kita warisi daripada ibu bapa. Islam yang diwarisi daripada ibu bapa ni tak syarat pun kepada mengucap dua kalimah syahadah. Sebab tu cerita tadi, hak Islam yang tak tahu baca Fatihah, orang Islam yang diwarisi di bapa yang tak tahu baca tasyahud, kemungkinan tak pandai pun nak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetap dia orang Islam. Tapi ihsan ni tidak ada lah. Imannya di mana? Iman ni dia nak katalah. Sebab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilik zahir kok tak ada iman lah. Tapi tak ada nak hukum. Bak iman tak ada nak hukum. Walaupun ada muqtada dia. Muqtada ni panggil. Ada dengung, mirip, meh, peseng. Ada muqtada sekalipun. Ni orang ni tak ada iman langsung ni. Ada muqtada sekalipun, tetap kita tidak boleh menghukum. Bak iman dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada muqtada dia. Ada apa? Dengung. Apa dengung? Faham dengung? Dengung ni bukan dengung baca Quran tu. Dengung apa dengung? Dia punya meh apa dah? Dengung. Dia kata apa? Maknanya kalau tengok pada peseng tu kau, Fatihah dak anda baca, tasyahud dak anda baca, mengucap dua kalimah syahadah pun dak pandai, Islam warisi, iman duduk mana? Walaupun kita pun kita tidak boleh menghukum. Orang ni orang yang kafir di sisi Allah. Islam pada zahir je sebab dia warisi daripada ibu bapa. Walaupun dia tak pandai mengucap sekalipun, di Islam warisi daripada ibu bapa, tak syarat mengucap. Syarat mengucap ni orang kafir nak masuk Islam. Islam warisi tak syarat mengucap. Tak pandai mengucap pun kita hukum dia sebagai orang Islam. Tapi iman dia macam mana? Mengucap pun tak pandai. Ni kafir di sisi Allah ni. Tak boleh kita menghukum.
bab iman. Bapa tu masing-masing dengan Allah. Cuma kita hukum dia orang Islam, ihsan dia tak ada. Pengamdian diri kepada Allah memang tak ada. Dia orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu bab ihsan. Tidak ada pengamdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak mengaji dah kitab Faridah apa semua, tu jelaslah perbezaan antara Islam, iman dan ihsan. Orang Islam yang tidak beriman, orang munafik. Orang beriman yang tidak Islam, ni saya biasa ceritalah. Orang beriman yang tidak Islam. Jadi macam mana kita kata dia beriman? Walah iman dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita tak boleh nak kata, tapi kita tahunya kemudian. Orang yang beriman tetapi zahirnya orang kafir, bukan orang Islam. Tadi sebut dah kan, iman dia dengan Allah. Macam mana kita boleh kata dia beriman dalam keadaan dia tidak Islam? Ini hak dicerita kemudian. Setelah dia menjadi orang Islam. Dicerita kemudian setelah dia menjadi orang Islam. Dia daripada ibu keturunan kafir, hidup dalam masyarakat kafir, tapi dia punya noknya kepada agama Islam. Dia belajar, dia membaca, dia bertanya. Contohnya pada ni, hati dia percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Hati dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Memang hati dia percaya. Yang kita duk bicara bab malaikat, dia percaya. Bicara bab barzah, dia percaya. Akan dibangkitkan kembali, dia percaya. Sebab apa? Sebab dia membaca, dia bertanya, dia percaya. Hati dia betul-betul percaya. Tetapi oleh kerana kekangan di tempat dianya, tempat keluarga hak beragama kafir yang kuat, jadi dia tidak ada keberanian untuk mengucap dua kalimah syahadah. Orang seumpama ni terkadang sembahyang senyap-senyap, tapi kepercayaan hatinya memang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, kepada agama. Memang dia percaya sangat-sangat. Tapi oleh kerana ada perkara yang menghalang, yang menyebabkan tidak berani nak mengucap dua kalimah syahadah. Sebab hidup dalam masyarakat kafir belaka, ibu bapa yang kuat dengan agama kafir dia. Ini cerita hak negeri-negeri yang agak ni orang Islam kurang lah. Bila dia pun berpindah ke Kuala Lumpur, dia masuk universiti ke, dia sudah bebas daripada keluarga. Dia sudah ada keberanian, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Secara zahir orang Islam. Ada ni, dia sebagai orang Islam. Hak ni kadang-kadang dalam di IKIM ada satu selok yang membicarakan berkaitan dengan hak mu'allaf. Diceritalah macam mana timbulnya mereka nak masuk pada Islam. Diceritalah macam-macam ceritalah. Ditentang oleh keluarga, yang dibenar oleh keluarga, macam-macam cerita. Tapi yang dia cerita, dia mengucap tu kemudian, tapi dia kata dia semayang dah senyap-senyap. Ada ni, dia memang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana iman dia? Islam dia tak ada lah. Sekarang ni dia sudah Islam, dia sudah mengucap dua kalimah syahadah. Dia orang Islam, bermula daripada dia mengucap, dia orang Islam. Tapi iman dia sebelum daripada tu dia sah sebagai orang beriman. Sebab untuk sah iman tidak bergantung kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tak gantung situ. Untuk sah iman tidak bergantung kepada dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah untuk sah sebagai orang Islam.
Maknanya dia orang beriman dah, tetapi zahir kafir sebab belum mengucap dua kalimah syahadah. Di sisi Allah ianya orang yang beriman. Kalau dia mati saat tu, ni kalau ni dia tak mati ni, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia boleh masuk, dia hakim cerita dia punya sejarah dianya, tak matilah. Mana kalau dia mati saat tu, dia orang yang kafir pada hukum zahir, jenazahnya kafir, ulu kafir lah. Tapi di sisi Allah ianya orang yang beriman, ahli syurga. Gitu je lah. Atau antara Islam dan iman dia tidak berlaziman. Cuma orang yang beriman yang tidak Islam ni, kita tak tahu tadi cerita kemudian ketika dia sudah Islam. Dia cerita hak masa dahulu sebelum dia mengucap dua kalimah syahadah. Itu antara Islam dan iman. Islam zahir, iman hati, masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah, dia tak percaya hanya setakat untuk berkahwin contohnya, dia orang Islam, tapi tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun diberi pendidikan oleh isteri dia ke, keluarga isteri dia ke contohnya, dia pun barulah percaya pada Allah dan Rasul, barulah dia dihukumkan sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa dia mengucap tu sebut Allah Ta'ala, dia tak percaya, tapi dah dia nak berkahwin, mengucaplah. Ada ni. Tapi bila dia dapat didikan agama yang sebenar, marilah kepercayaan daripada Allah dan Rasul, maka dia dihukumkan sebagai orang beriman di sisi Allah. Tapi pada masa dia mengucap dua kalimah syahadah, kepercayaan daripada Allah dan Rasul ni bukan sampai seperti kepercayaan kita. Kita percaya pada Allah dan Rasul ni secara tafsil, secara terperinci. Dia mengucap dua kalimah syahadah, dia percaya kepada Allah serekah-rekah pun sah dah iman dia. Walaupun dalam iman, dalam akidah dia masih lagi berpegang akidah kafir lama sekalipun, sah iman dia. Dia mengucap dua kalimah syahadah, hati memang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pada ni. Tapi dah dijahil, dia baru masuk Islam, dia jahil. Kepercayaan dia tu masih lagi ada hak kafirnya, maka batal dah iman dia. Tidak dimaafkan kerana dia jahil baru masuk Islam. Ada ni, dia mengucap dengan syahadah, dia percaya Allah jua Tuhan. Ada ni, mungkin dia percaya hak berlaku ni bukan perbuatan Allah, perbuatan makhluk contohnya lah, itu pegangan kafir, tapi dia jahil, dia tak belajar lagi. Tu dia maafkan, tak kafir dianya, iman dia tak batal. Islam ni mengucap dua kalimah syahadah, tak belajar tak apa pun Islam sampai mati dah dianya. Bab Islam tu kita cerita bab iman, dia mengucap dua kalimah syahadah, Islam lah dianya. Walaupun dia tak pernah belajar sebab dapat pasangan jauh dari beragama, Islam sampai ke mati dianya. Tu susah tu kadang-kadang sepakat hukum zahir sebagai orang Islam, kena dia sudah kembali kepada agama lama dianya. Tu kena bicara semula lah. Tak dihukumkan sebagai Islam pada zahir. Bila nyata dia sudah kembali pada agama lama, mana perbuatan tu perbuatan yang membatalkan Islam, maka dia bukan Islam dah lah. Jadi dia mengucap dia kalimah syahadah, dia orang Islam. Bab iman, masa dia mengucap, dia percaya kepada Allah dan Rasul. Percayanya qada dia, qada orang jahil, maka sah iman dia. Bila sah iman, segala dosa-dosa terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat pertama sah dia sebagai orang beriman. Di saat pertama sah sebagai orang beriman, diampuni sekalian dosa. Mati saat tu syurga dianya, sebab dia orang yang beriman. Sebab dia mengucap kalimah syahadah, dia percaya di hati akan Allah dan Rasul. Walaupun di kepercayaan dia masih lagi banyak lagi pegangan yang salah, tapi dimaafkan pegangan salah tu kerana dianya jahil.
Jahil yang dimaafkan, jahil baru masuk Islam. Ada ni. Kemudian dia kena belajarlah untuk mengenal Allah dan Rasul secara tafsil, untuk melengkapkan keenam rukun iman. Dia wajib belajar kemudian. Tapi masa dia mengucap tu sah iman dia kalau dia percaya. Percaya secara ringkas. Bukan percaya macam kita. Pada ni. Bila cerita sah iman dia. Diampuni sekalian dosa, kalau mati syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu bab iman. Bab Islam, mengucap sahaja Islam lah. Ada ni. Memang pernah jumpa orang muallah apa dia masuk Islam belah tahun dah. Muallah juga panggil. Tak tahu apa satu. Sebab dia berkahwin dengan orang Melayu gitu. Dia Melayu gitulah. Layu gitulah. Jadi maknanya dia dengan Melayu tu sebalah je. Serupa je. Mana belah tahun dah. Kata Islam. Semayang dok, puasa dok, tak tahu apa satu. Kena perempuan isteri tu dengan keluarga perempuan sama je. Nama je Islam. Tapi Islam lah. Hukum di Islam. Sebab dia tak berkata hak pelik-pelik dan tidak melakukan membatalkan Islam. Islam lah dianya. Ada ni. Jadi mengucap dia kalimah syahadah dihukumkan sebagai orang Islam. Ni saya pernah sebut ni sebab dalam pengajaran radio benar. Kalau seseorang saya duk tekan belajar sifat 20, maka ditimbullah persoalan. Macam mana dia kata? Kalau seseorang mengucap 2 kalimah syahadah belum sempat belajar sifat 20 mati, nak tanam mana? Ni nak tanya sangat ni sifat 20 ni lah. Sifat 20 ni. Kalau seseorang masuk Islam belum sempat belajar sifat 20, dia mati, nak tanam mana? Ada ni. Jadi soalan tu tak erti sangat lah orang panggil. Tak erti sangat. Mengucap 2 kalimah syahadah itu Islam. Belajar sifat 20 itu iman. Tak nak beza antara Islam dengan iman kok. Ihsan pun tak nak beza. Antara ihsan dengan maqam ihsan. Hak maqam ihsan tu, maqam musyahadah, kita nak ada maqam ihsan belaka dah ni. Cuma 3 rendah je. Ni. Payahlah. Orang yang tidak tak belajar betul-betul. Macam kitab-kitab Faridah ke Al-Misbahul Munir ke, mengucap 2 kalimah syahadah, dia orang Islam. Mati tanam mana? Mati sebagai orang Islam. Faham tak? Lepas tu tak belajar sebab 20, itu bab iman. Dia wajib akan belajar sebab 20 kemudian. Tapi kalau dia mati, dia orang Islam. Tanamnya di mana? Orang Islam. Tanam di perkuburan orang Islam. Tapi dia tak sempat belajar sifat 20. Tapi dia percaya tak kepada Allah sebagai Tuhan? Dia percaya kakak-kakak. Dia percaya tak kepada Rasulullah? Dia percaya kakak-kakak. Sah iman dia, syurga dia. Hak nak tanam mana tu simple je. Tu bab Islam je tu. Nak tanam mana? Tapi bab iman dia macam mana? Dia tak belajar apa lagi ni? Mengucap sehari 2 dia mati. Tak sempat nak belajar sifat 2, tak sempat. Bab Islam tak tanya dah. Dia orang Islam. Ada. Hukum zahirnya dia orang Islam. Sudah, tanam hukum Islam lah. Akhiratnya macam mana? Itu bergantung kepada iman dia. Dia tak belajar lagi sifat 20. Itu secara tafsil. Pada ni. Secara ringkas, dia beriman tak kepada Allah. Dia beriman. Sah iman dia. Syurga dia ni. Itu je lah. Tapi itu dia Allah Ta'ala lah. Kita hanya hukum, dia orang Islam. Mati, jenazah diuruskan sebagai orang Islam, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Jadi kalau tanya mengucap 2 kalimah syahadah belum sempat belajar sifat 20, mati nak tanam mana? Tu soalan budak-budak lah orang panggil. Tak nak beza antara Islam dan iman. Ini kita bicara bab Islam, terima zahir. Bab iman, percaya hati. Islam dan iman tidak berlaziman. Kemudian ihsan, syarat untuk sempurna Islam dan iman. Ihsanlah yang kita kena mujahadah. Islam kita warisi, iman kita ngaji molek, bab akidah kita ngaji molek. Makna sah kita sebagai orang yang beriman.
Hak kita ni hak ihsan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggal kalangan zahir dan batin. Tu hak nak kena mujahadah. Ada ni. Jadi Islam terima zahir, iman percaya hati. Islam terima zahir, ihsan laksana. Orang yang tidak laksana hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum agama Allah tanpa ada uzur syar'i, ini orang Islam yang tidak ada ihsan, orang Islam yang fasik. Dia orang Islam diterima segala hukum hakam agama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melaksanakan hukum agama dalam diri contohnya, tidak melaksanakan hukum agama dalam keluarga contohnya, tidak melaksanakan hukum Allah dan negara contohnya, tanpa uzur syar'i, ini orang Islam yang tidak ada ihsan, orang Islam yang fasik, yang berdosa, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak laksanakan perintah agama, tetap orang Islam. Tidak laksana perintah agama, tetap orang Islam selagi terima. Kalau terima, laksanalah. Kalau tak laksana, tak terima lah tu. Engkau tolak, salah sangat-sangat pemahaman seumpama tu. Faham tak ni? Jadi terkadang persoalan yang tak kena dengan soalan. Apakah hukum laksana hukum agama Allah separuh-separuh? Islam dia sah ke tidak laginya? Tanya gitu. Apakah hukum laksana separuh-separuh? Adakah Islamnya sah ataupun tidak? Soalan tu tak kena-mengena tu. Dia tanya bab laksana, dia tanya bab Islam. Islam bukan laksana, Islam terima ataupun tidak. Laksana separuh-separuh ni pergi pada ihsan. Ada ni. Apa hukum laksana separuh-separuh? Islam dia sah lagi ke tidak? Kau tanya laksana dengan Islam, tak kena soalan. Sebab Islam bukan laksana. Laksana ni mengerjakan suruhan, meninggal kalangan itu laksana. Itu pergi kepada Islam. Itu pergi pada Islam. Laksana itu pergi pada ihsan. Nak tanya bab Islam ni, apa hukum dia terima separuh-separuh, dia engkar separuh-separuh? Baru tanya Islam dia macam mana? Terima separuh-separuh, engkar separuh-separuh. Engkar separuh-separuh, engkar satu perkara saja yang diketahui secara darurah, batal dah Islam dia ni. Macam sebut minggu lepas, hanya perkara sunat saja, kerak kuku. Tapi ini perkara agama yang diketahui secara darurah. Orang tahu belaka, kerak kuku ni syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama syariat Nabi. Dia tolak hukum kerak kuku, batal Islam dia. Bukan engkar separuh-separuh, engkar satu perkara agama yang diketahui secara darurah, maka batal dah Islam dia ni. Bukan engkar separuh-separuh. Engkar macam mana? Engkar kewajipan sembahyang, batal Islam dia. Engkar kewajipan puasa, batal Islam dia. Ada ni. Adapun dia tidak laksana, tu pergi pada ihsan. Laksana separuh-separuh macam mana? Ada orang ni berpuasa, sembahyangnya tidak. Mana apa tu? Dia laksanakan perintah puasa, dia tidak laksanakan perintah sembahyang. Laksana separuh-separuh dah tu. Dia bersembahyang, dia berpuasa, dia aurahnya tidak tutup, berarti dia laksana perintah sembahyang, dia laksana perintah puasa, perintah tutup aurah dia tidak laksana. Separuh-separuh tu. Ada ni. Tu kira zahir. Hak separuh-separuh ni banyak lah kitanya. Perintah zahir kita laksana, perintah batin, larangan zahir kita tinggalkan, larangan batin. Tu separuh-separuh belaka lah tu. Badan ni Islam tetap dah. Iman tetap dah. Tapi orang Islam yang beriman, yang derhaka kepada Allah, tak ada ihsan. Dilaksana perintah Allah separuh-separuh. Hak zahir pun separuh-separuh, hak batin pun separuh-separuh. Tu panggil laksana separuh-separuh. Orang Islam
Yang beriman, tapi orang Islam beriman yang tidak sempurna, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanya apa hukum laksana separuh-separuh, Islam dia sah ke tidak? Soalan tu tak betul. Sebab bab Islam bukan bab laksana ataupun tidak. Bab Islam terima ataupun tidak. Laksana ataupun tidak itu pergi kepada bahagian ihsan. Kita ni suruhan agama, larangan agama dalam diri kita, kita laksana sepenuhnya. Dalam keluarga kita, kita laksana sepenuhnya. Kita laksana sepenuhnya. Bukan dalam keluarga, dalam diri kita kita laksana sepenuhnya. Hak perintah zahir, perintah batin. Larangan zahir, larangan batin kita tinggalkan kesemuanya. Pada ni. Jadi kena beza molek. Islam terima, tak terima je, engkau tolak saja, batal Islam. Ihsan laksana, mengabdikan diri akan Allah. Tidak laksana, berdosalah, derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam kekal, iman kekal, tetapi Islam iman yang tidak sempurna. Ke kita macam mana? Iman kita sempurna, iman kita kuat. Macam mana pengabdian diri kita kepada Allah, pelaksanaan kita kepada suruhan Allah, dengan kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, sempurna, habis. Sebahagian-sebahagian, separuh-separuh kat kitanya. Orang Islam yang beriman tetapi tidak sempurna, derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kena jaga, sebab kalaulah Islam tu laksana, tidak laksana perintah Allah, tidak menghukum dengan hukum Allah, batal Islam. Itu khawarij, bukan di sunnah wal jamaah. Khawarij, Islam ni qaulun wa amalun. Itu khawarij. Islam ni terima dan laksanakan. Terima kewajipan sembahyang serta sembahyang. Terima kewajipan puasa serta puasa. Terima bahawa berjudi haram serta tinggal judi. Terima bahawa minum arak haram serta tinggal minum arak. Barulah orang Islam. Terima tapi tak sembahyang, tak puasa, berjudi, minum arak, kafir. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang ahli sunnah wal jamaah terima tapi tak laksana, kafir, hanyalah tinggal sembahyang. Terima kewajipan sembahyang, sembahyangnya tidak, kafir di si pandangan mazhab Hambali. Adalah hak terima tapi tak laksana. Dia mengaku sembahyang wajib, sembahyang tidak, kafir. Ni mazhab Hambali. Ada pun dosa-dosa yang lain, ahli sunnah jemaah melakukan dosa selagi terima tidak engkar hukum, kekal sebagai orang Islam. Buat dosa kafir, khawarij, bukan ahli sunnah. Buat dosa kafir, buat dosa tidak laksana hukum Allah lah. Allah perintah tak buat, Allah larang gigi langgar. Pada ni itu tak laksana hukum Allah, kafir atau khawarij. Melainkan tidak laksana kewajipan sembahyang, kafir disipan dengan mazhab Hambali. Itu kata kena faham antara Islam dan ihsan. Islam terima, ihsan laksana, dengan bahawa mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Sebab tu dalam hak Faridatul Faraid, terima kewajipan semayang walaupun tidak pernah semayang selama-lamanya, kekal orang Islam. Itu hak mazhab Syafi'i kita lah. Saya kita engkar macam mana semayang tak wajib. Sebab apa? Sebab dia dengan Tuhan rapat dah. Dia dengan Tuhan kenal molek dah, maka tak wajib semayang, kafir lalu dah, murtad ni wal iazabillah. Mula-mula tak semayang juga. Orang tanya kenapa tidak semayang, tak kenal Tuhan, nak semayang macam mana, dia kata. Sebab tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, nak semayang macam mana, jadi sembah dinding gitu je lah, sebab tak kenal Tuhan. Dia sekarang ni nak kenal Tuhan.
Tanya pula kemudian, dah kenal ke Tuhan? Kenal dah. Lepas tu kan semayang? Dah kenal dah, payah apa? Oh, dia tak mau semayang. Dulu dia kata, tak kenal Tuhan, semayang macam semua dinding je. Tuan tak terima sebab tak kenal Tuhan. Tak semayang dia ni. Lama-lama, tak kenal lagi Tuhan, ikut pahaman dia yang sesat tu lah. Kenal dah. Lepas tu kan tak semayang? Dah kenal, mayang apa lagi? Tak kena. Semayang tak wajib apa, rapat dengan Tuhan. Jangan tu, murtad. Tapi itu hak kewajipan pihak berkuasa agama lah. Kena parokkan, kena asingkan atau suami isteri. Dan tempoh iddah kalau tidak bertaubah daripada kekafiran kerana ingkar kewajipan umpama semayang, sampai tempoh iddah. Kalau isterinya masih lagi ada haid, 3 kali suci. Kalau haid sudah tidak ada 3 bulan, belum, tidak bertaubat juga daripada kesesatan dia menafikan kewajipan semayang, maka suami isteri tercerai dengan sendiri. Kemudian bertaubat nak kembali balik, kena nikah baru. Ini bab murtad ni yang main. Murtad ni menyebabkan wajib dipisahkan antara suami isteri sampai tempoh iddah, tercerai dengan sendiri, bersama, berzina sampai ke mati. Ini bab murtad. Ada ni. Mana diingkar perkara agama, maka batal Islam. Sebab Islam terima akan perkara agama, engkar sahaja batal agama, batal Islam dia. Engkar, tolak hukum agama, tolak kewajipan agama, tolak hak agama, menetapkan haram. Tapi ijma' ulama lah ni, hak ijma' ulama. Dan diketahui secara darurah. Diketahui secara darurah tu kena faham pula situnya. Yang diketahui secara darurah, kemudian perkara tu ijma' ulama. Dia engkar tu barulah batal Islam. Engkar tolak batal Islam dah. Tapi kalau hina hukum agama sama telah lah. Faham tak ni? Engkar tolak, tak wajib semayang pun batal dah Islamnya. Dia hina semayang, oh, tu lagi berat. Dia engkar, dia kata semayang tak wajib, mu nak semayang, mu semayang lah. Dia engkar kewajipan, batal dah Islam, dia kafir dah. Dihina ibadah sembahyang tu sama telah lah. Faham tak ni? Tu sama telah lah, kafir, batal Islam dianya. Tapi perkara yang diketahui secara daurah, satu perkara yang ijma' ulama. Perkara yang ijma' ulama. Kalau perkara tu tak ijma' ulama, tu tak ada kafir. Hak ni yang Tugu saya peringatlah, almarhum Baba Najmuddin peringat. Hak masalah berjudi itu jelas haram ijma' ulama. Berzina itu jelas haram ijma' ulama. Minum arak, minum arak haram ijma' ulama. Nak dinamakan arak tu, hak mana arak? Sekarang berjudi haram ijma' ulama. Ni berzina haram ijma' ulama. Minum arak haram ijma' ulama. Nak dihukumkan arak, nak dihukumkan arak, yang ijma' ulama dihukumkan arak adalah perahang inap, perahang anggur. Perahang inap, perahang anggur, ijma' ulama ianya adalah arak menghalalkan perahang anggur, maka murtad orang ni. Perahang anggur inap. Adapun kalau bukan perahang anggur, ni. Adapun kalau bukan perahang anggur, sebab nak jadikan arak ni macam-macam cara buat. Perahang tamar boleh jadi arak, tuak masam boleh jadi arak, apa lagi? Orang tu samsu tu, samsu tu apa? Samsu tu ke apa ni? Hak timbul minum air samsu, hak racun, hak mati tu kan, ke apa tu? Hak samsu tu, tu daripada perahang apa? Tak tahu. Dia maknanya kalau orang Arab kok perahang tamar lah. Kalau kita kok tuak masang tu. Ada ni. Sekarang ni banyak lah sekarang ni. Air ketung lagi dah.
Air ketung tu daun. Tahu? Daun. Bukan daun. Air ketung tu dia masuk daun kan? Jadi perhang yang ijma' ulama dihukumkan arak adalah perhang anggur. Itu sahaja. Menghalalkan arak perhang anggur. Hak mana ijma' ulama perhang anggur adalah arak, itu jadi kafir wal iazabillah. Tapi kalau dia menghalalkan arak yang bukan perhang anggur, itu mazhab Maliki. Ada ni. Itu mazhab Maliki. Lepas tu saya ingat sangat tu. Orang menghalalkan minum arak, kita nak hukum murtad, kena usul periksa. Arak mana yang dihalalkan? Arak dari perhang anggur. Itu memang kafir lah. Sebab itu ijma' ulama. Ianya dihukumkan arak. Perhang anggur ni wallahu alam lah. Kalau salah kok. Kalau belajar-belajar dahulu, anggur Perancis. Ya tak? Anggur hok mahal. Anggur Perancis. Sebab di perhang anggur ni lagi lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, itu lagi mahal. Perhang anggur. Itu memang hak mahal. Itu barulah menghalalkan minum arak perhang anggur. Maka orang ni murtad. Sebab itu ijma' ulama. Menghalalkan perhang selain dah anggur, itu mazhab Maliki. Apa boleh tu? Tapi almarhum tu saya kena fitnah besar lah bila dia bicara seumpama ni. Orang pujaja kat kampung, tuan guru menghalalkan arak. Menghalalkan arak. Cerita kita mazhab Syafi'i. Hak memabukkan hukum arak belaka, tak kira perhang apa pun, haram semata-mata, tu mazhab Syafi'i. Tapi persoalan sekarang kalau orang menghalalkan, menghalalkan hak kata haram mazhab Syafi'i, kafir lah. Menghalalkan hak haram ijma' ulama oi di kafir. Nak jaga situ, takut di kafir yang bukan kafir, kafir tu akan balik berdiri sendiri. Tapi orang punya fitnah tu menghalalkan arak. Marilah penceramah. Ada satu tuan guru menghalalkan arak di mai ceramah. Bunyi apa pondok ceramah dia ni? Menghalalkan arak. Kalau mati tuan guru ni nanti, langit tidak akan terima, akan jadi hantu duk ngusik di pangkal-pangkal pokok buluh, dia kata. Sedap dia mari ceramah. Dia dengar buah-buah kampung ni. Tugu menghalalkan arak. Tugu mana nak menghalalkan arak? Orang jahil pun tak berani nak menghalalkan arak. Ni. Bukan menghalalkan arak. Kalau ada orang menghalalkan arak, jadi kafir ke tidak? Menghalalkan arak, hak perhang anggur, hak haram ijma' ulama, jadi kafir. Menghalalkan arak yang bukan perhang anggur, tu mazhab Maliki. Nak cerita gitu je. Menghalalkan arak jadi kafir ni hak mana? Kita mazhab Syafi'i yang memabukkan arak belaka. Dah kita mazhab Syafi'i. Ada. Tetapi kalau mabuk, mazhab Maliki pun haram. Haram kerana mabuk, bukan haram kerana arak. Padahal ni bab arak lain, bab mabuk lain. Kalau kata mabuk, kita ni ada penyakit pelik. Kalau minum air teh mabuk, kita minum haram lah sebab mabuk. Kerana arak, bukan arak, kerana mabuk. Mana ni? Macam minum air ketung tu. Bukan nak cerita ni. Jangan cari daun ketung pula. Ada obat tu. Ada obat. Tapi yang tak salah guna lah. Hak salah guna tu dia rebuh air ketung, dia bubuh benda lain pula, air bateri ke apa dia bubuh. Tu memang untuk memabukkan. Tu memang haram lah. Tu memang memabukkan. Jadi maknanya kalau mabuk, mazhab Maliki pun haram, hak memabukkan haram semata, tapi bukan atas nama arak, melainkan perhang anggur. Perhang anggur walaupun tak mabuk sekalipun, ianya arak tetap haram. Arak haram minum walaupun tak mabuk. Sekarang ni arak ijma' ulama perhang anggur. Diminum arak, mabuk ke tak mabuk, haram semata-mata. Menghalalkan perhang anggur ni lah
hok jadi murtad orang tu waliyazabillah. Sebab apa? Haram ijma' ulama. Lepas tu di negara-negara hok bermazhab Maliki, Afrika contohnya, orang Islam tapi di rumah mereka ada arak tapi bukan perahang anggur. Mereka minum dalam iklim yang tidak mabuk, maka tidak haram bagi mereka. Sebab itu bukan perahang anggur dan tidak mabuk kerana dengan iklim mereka, maka mereka tidak haram. Mazhab Maliki menghalalkan yang seumpama ni, mazhab Maliki, gitu. Jadi bab arak satu, bab mabuk lain pula. Kalau namanya arak, walaupun tak mabuk sekalipun, sebab diminum sentiasa, tak mabuk dah, dia tetap haram atas nama arak, walaupun tak mabuk sekalipun. Tapi hak arak, hak ijma' ulama adalah perahang anggur. Situ je nak cerita. Tunggu saya peringat, itulah takut kita menyatakan murtad orang yang menghalalkan arak yang bukan perahang anggur. Itu tak boleh gitu. Sebab itu bukan ijma' ulama. Tapi mazhab Syafi'i kita, jumhur mazhab yang lain, mabuk sahaja hukumnya arak, anggur ke, perahang tamar ke, tuak masang ke, air ketung ke, hukum arak belaka. Maka hukumnya najis. Yang memabukkan cai hukumnya najis. Itu je. Itu mazhab Syafi'i. Tapi nak jaganya, menghalalkan yang haram. Jadi murtad orang ni, haram yang diketahui secara darurah, haram yang ijma' ulama. Dia gitu. Pandai ni. Dijaja cerita, dikatakan Tok Guru menghalalkan arak. Fikir kot sikit orang jahil. Hok kaki minum arak pun tidak kata arak tu halal. Orang tengah mabuk tanya, arak yang kamu minum lah, haram ke tak? Haram lah dia kata. Orang mabuk pun tak kata halal arak ni. Tapi boleh dia punya tamahan, mari pula penceramah. Tok Guru tu bila mati, langit, roh tak akan ditimuk oleh langit, akan menjadi hantu, ngosek di pangkal-pangkal buluh. Sedap dia cerita. Jadi Islam terima engkar saja. Engkar tak adalah hak wajib kata tak wajib, hak haram kata halal. Maka batal Islam. Selagi diterima, dia orang Islam. Walaupun kewajipan tu tidak ditunaikan, walaupun perkara yang haram tu tidak ditinggalkan sekalipun. Biar jelas antara Islam terima, ihsan laksana, pengabdian diri kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Itu Islam dengan ihsan. Islam dengan iman kita faham dah. Islam terima zahir, iman percaya hati. Dan rukun itu 5 perkara. Ini pergi pada rukun Islam, yakni terbentuk segala pekerjaan agama itu atas 5 rukun yang dinamakan dia akan 5 rukun, rukun Islam. Dan makna rukun itu, apa makna rukun? Ini bahasa Arab. Ruknun, arkanun, itu bahasa Arab. Ruknun jamunya arkanun. Apa makna rukun? Ialah perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia, dan ia perkara tu juzuk sesuatu ataupun suku sesuatu. Jadi rukun-rukun ni perkara yang jadi sesuatu dengan dia, dan ia pula juzuk sesuatu ataupun suku sesuatu. Dia rukun-rukun ni, kalau rukun Islam kok, rukun ni ma yatawaqqafu alaihi sihatul Islam wa huwa juz'un minhu. Rukun ni barang yang terhenti atasnya oleh sah Islam, dan ianya adalah juzuk daripada Islam tu sendiri. Kita contoh yang mudahnya, rukun sembahyang. Rukun sembahyang, kita kata rukun sembahyang membaca Fatihah. Jadi untuk sah sembahyang terhenti atas baca Fatihah, dan membaca Fatihah itu juzuk sembahyang. Jadi rukun ialah juzuk kepada sembahyang. Takbir tu rukun, itulah sembahyang. Berdiri rukun, itulah juzuk sembahyang.
Rokok rukun, itulah juzuk sembahyang. Itu rukun. Perkara yang terhenti atasnya oleh nak jadi, nak sah, dan ia satu juzuk daripada sesuatu perkara itu rukun. Dia syarat lain. Syarat nak sah satu perkara kena lengkap dia punya syarat. Tapi syarat bukan satu juz daripada sesuatu. Contoh, syarat untuk sah sembahyang berwuduk. Syarat untuk sah sembahyang berwuduk. Fatihah syarat untuk sah sembahyang samalah. Tapi bezanya wuduk bukan satu juzuk daripada sembahyang. Fatihah satu juzuk daripada sembahyang. Itu beza rukun dengan syarat. Rukun syarat sama je. Nak sah kena lengkap rukun, nak sah kena lengkap syarat. Tapi bezanya rukun juzuk daripada sesuatu, Fatihah juzuk sembahyang, rokok juzuk pada sembahyang. Syarat contohnya berwuduk. Berwuduk bukan juzuk sembahyang. Dia luar daripada sembahyang, sebelum daripada sembahyang, dikekali sampai ke selesai sembahyang. Tapi dia bukan sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Itu dipanggil syarat. Jadi rukun dan syarat sama-sama. Nak sah sesuatu terhenti atas rukun, nak sah sesuatu terhenti atas syarat. Yang bezanya rukun adalah juzuk daripada sesuatu, syarat bukan juzuk daripada sesuatu. Jadi rukun Islam ni, perkara nak sah Islam kena lengkapkan dia punya rukun ni. Sebab apa? Itu juzuk daripada Islam. Tapi macam mana pula kata rukun ni juzuk daripada sesuatu? Rukun Islam juzuk daripada Islam. Itu kena hurah pula lah. Sebab rukun Islam mengucap dua kalimah syahadah. Kita orang Islam asal ni tak mengucap pun tak apa. Islam dah. Ada ni. Rukun Islam mendirikan sembahyang. Ada ni. Tapi orang yang tidak dirikan sembahyang tetap orang Islam walaupun tak ada mendirikan sembahyang. Dah kata juzuk macam mana pula? Tu kena satu-satulah. Ada ni. Sekarang rukun juzuk kepada sesuatu. Jadi mendirikan sembahyang juzuk kepada Islam. Tanpa mendirikan sembahyang maka batal Islam. Macam tadi, tanpa membaca Fatihah batal sembahyang. Mana? Tanpa membaca Fatihah batal sembahyang. Sebab Fatihah ada juzuk sembahyang, itu rukun. Jadi mendirikan sembahyang, berpuasa Ramadan rukun, juzuk kepada Islam. Tanpa mendirikan sembahyang, tanpa berpuasa, tak ada juzuk Islam, batal Islam. Batal tak? Tak. Lepas tu kata rukun macam mana? Tu kena bicara beberapa kaedah pula di situnya. Sama ada rukun hakiki ke rukun urfi ke, tu kena bicara lain pula. Kita fahamlah. Tanpa melengkapkan rukun sembahyang tidak sah. Sebab rukun adalah juzuk sembahyang. Tanpa juzuk tak ada lah sembahyang. Tanpa rokok tak ada sembahyang, itu juzuk sembahyang. Tanpa sujud tak ada sembahyang, itu juzuk sembahyang, itu rukun. Tapi tanpa mendirikan sembahyang, tanpa berpuasa Ramadan, tanpa melakukan zakat, tanpa mengerjakan haji, tak ada juzuk tu. Batal Islam. Tak. Kenapa kata rukun? Bagaimana? Kalau rukun iman, tanpa percaya pada malaikat, memang kafir, tak sah iman dia. Tanpa percaya pada kitab, memang kafir, tak sah iman dia. Tanpa percaya pada kiamat, memang kafir, tak sah iman dia. Sebab apa? Sebab itu juzuk iman. Tanpa percaya pada malaikat, kafir lah. Sebab apa? Rukun iman, nak jadi iman, nak sah iman adalah di antaranya percaya pada malaikat. Percaya pada malaikat tu satu juzuk daripada iman. Buang je kepercayaan pada malaikat, tak ada juzuk iman, maka tak sah iman, kafir. Betul? Tapi tanpa mendirikan sembahyang, tanpa berpuasa Ramadan, tak ada satu juzuk tu, dua juzuk tak ada. Lepas tu batal ada Islam. Tak. Dah kata rukun macam mana? Tu kena satu-satulah. Jadi makna rukun ni ialah perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Nak jadi Islam, nak jadi iman, nak jadi sembahyang, kena ada rukun ni. Dan ia pula juzuk sesuatu atau suku sesuatu itu. Yakni rukun itu asas atau tunjang bagi sesuatu. Tak ada asas, tak ada tunjang,
tak ada sesuatu. Tak ada mendirikan semayang, tak ada Islam, batal Islam. Dok pula. Tu kena hura kok mana pula? Nak kena dengan makna rukun Islam hak 5 perkara. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.